وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah pada ketika ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita solat berjemaah sama-sama, dan insya-Allah kita akan menyambung siri kuliah kita pada hari ini, iaitu mengenai hibah. Hibah dipanggil hari ini kita nak buat tajuk hibah bersyarat. Apa itu hibah bersyarat? Ini yang kita akan bincangkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin. Menerima seseorang akan hartanya sedangkan ia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta. Surah Al-Baqarah ayat 177, sebahagian daripada ayat 177. Tuan-tuan, ya, kita dah bincang bab hibah ni, ya, berdasarkan kepada, ya, ini antara dalil-dalil dalam Al-Quran. Ada kata orang hibah ni, mana datang hibah ni tak? Ya. Kalau kita tengok satu hadis seperti Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Tahabu, saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling menyayangi. Tapi dari makna sebenar hibah ni, dia tidak sama dengan hadiah, seperti kita bincang sebelum ni, kan? Makna hibah ni pemberian atas dasar kasih sayang, secara, orang kata, secara sukarela, ya. Ia mesti dilaksanakan ketika kita hidup. Kita dah buat perbezaan antara hibah dan wasiat. Ya, saya rasa tak boleh ulang tak. Semua dah faham dah apa beza hibah, apa beza wasiat, ya. Dan kita juga dah bincang apa itu rukun-rukun hibah, ya. Namun bagi menyempurnakan hibah ni, ya, di bawah Imam Syafi'i kita mesti ada satu syarat yang perlu dipenuhi. Rukun dah penuh dah. Saya amnya apa tu hibah tu dah sah. Tapi untuk menguatkan lagi hibah tersebut, ya, walaupun syarat ni ada khilaf antara ulama, ya, namun kita di bawah Imam Syafi'i kita perlu ada satu syarat, dipanggil syarat luzum, iaitu syarat yang mesti ada apabila kita buat hibah, ya. Apa syarat dia, tuan-tuan, ya? Iaitu yang dipanggil al-qabat ataupun qabdu. Ya. Qabat ni makna dia apa? Ya, sebelum kita masuk bab apa tu hibah bersyarat ni, ini antara syarat yang perlu kita penuhi terlebih dahulu, ya. Qabat menurut Ibn Manzur bermaksud mengambil sesuatu dengan tangan secara langsung atau menggenggam sesuatu, ya. Kalau kita jual beli, kan, kalau kita jual beli, kita mana jual beli, kita serah barang tak? Apa kita ambil barang, makna kita ada orang kata ijab dan kabul lah. Maknanya walaupun ada ijab dan kabul, di dalam hibah ni mesti ada satu syarat lagi. Contoh, saya beri handphone ni, handphone ni saya beri, kita buat genggam ni, orang kita beri, yang penerima dia genggam. Maknanya ada bukti pemberian, ada bukti penerimaan, ya. Itu dipanggil qabat, ya, yang membolehkan orang menerima ni, ya, maknanya bertasarruf ataupun membolehkan dia mengambil manfaat daripada harta yang kita beri tu. Begitulah maknanya secara umum, ya. Jadi segi istilah pula bermaksud penerimaan yang membolehkan, ya, berurusan atau bertasarruf. Maknanya dia boleh berurusan kat atas harta dengan harta yang diterima. Maknanya pada dasarnya hibah ni, kalau kita dah beri ni, maknanya ialah kita berilah kepada orang yang menerima tu. Itu hibah, tapi nanti kita bincang ada beberapa jenis hibah yang kita akan bincang pada malam ni, ya. Jadi ada juga yang mentarifkan qabat ini sebagai keupayaan untuk berurusan dengan harta yang diterima. Ya, maknanya berurusan lah, ya.
Jadi para fuqaha berselisih pendapat tentang keperluan qabd atau qabdu ni dalam akad hibah, sama ada ia merupakan syarat atau dalam akad ataupun sebaliknya. Namun bab ini khilaf lah. Tapi ialah kita kalau boleh biar sempurnakan, ya. Walaupun secara dasarnya hibah ni tak perlu qabd. Ada setengah ulama katakan tak perlu penerimaan, cukup dengan dengan ayah ni kata, contoh saya beri rumah pada anak saya kata kepada anak saya, ayah beri rumah ni kepada kamu, anak terima, ada saksi, dah sah dah. Contoh yang pernah berlaku, saya boleh fahamkan, ada satu kes, orang ni dia pergi pejabat tanah, dia pejabat tanah, dia nak transfer rumah kepada anak dia. Dia pergi, dia pergi pejabat tanah, dah isi borang semua. Pejabat tanah kata borang tak lengkap, ada yang perlu disempurnakan. Dia balik. Kali kedua dia pergi pun pegawai pula tak ada. Maknanya tak boleh juga dia laksanakan apa tu, pindah milik itu, ya. Saya fahamkan 3 kali pergi rasanya, masih lagi tidak boleh. Tiba-tiba dia meninggal. Meninggal. Jadi anak yang apa ni tadi, yang sepatutnya menerima apa ni tadi, dia bawa kes tu ke mahkamah, dia bawa saksi orang pejabat tanah. Maknanya walaupun secara orang kata yalah, ada bukti-bukti yang menunjukkan hibah tu, walaupun belum lagi berlaku, kombat penyerahan tu belum lagi berlaku, mahkamah boleh terima. Begitulah keadaan. Jadi kombat ni tuan-tuan mestilah, kalau ikut sini beberapa pandangan, contohnya Imam As-Sawri, Imam Abu Hanifah, Al-Syafi'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad, pendapat qabat adalah syarat, syarat luzum dia panggil, atau syarat sah hibah. Akad hibah tidak berkuat kuasa hanya dengan ijab dan qabul. Mestilah ada qabat. Oleh itu pemberi hibah boleh menarik balik hibahnya pada bila-bila masa selagi hibah masih berada dalam pemilikannya atau tidak berlaku penyerahan kepada penerima. Mana kalau belum penyerahan ni boleh tarik balik lah, tak? Barang tak beri lagi, boleh tarik balik lah. Tapi nanti tuan-tuan kita akan bincang bahawa walaupun qabat telah berlaku kepada anak, kepada cucu ke bawah, anak kandung maksudnya, boleh ditarik balik walaupun kita dah pindah milik. Boleh pindah milik dari segi hukumnya, boleh ditarik balik, tapi dengan syarat anak kandung ke bawah lah. Kalau kita beli hibah kepada isteri atau kepada selain pada anak kandung ke bawah, tak boleh tarik balik, apabila telah berlakunya qabat ni. Tapi kalau belum berlaku qabat, masih dalam milikkan kita, boleh lah, kalau ikut maksudnya di sini, Menurut Imam Al-Kasani, hibah tidak sah tanpa qabat oleh penerima hibah, kerana qabat seumpama rukun hibah. Orang dia kata macam rukun juga. Pada hakikatnya ia bukanlah salah satu daripada rukun hibah, tapi syarat sahaja. Yang keduanya, Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam riwayatnya yang lain menyatakan qabat sebagai syarat sah hibah bagi sesuatu barang yang diukur atau ditimbang saja, manakala hibah sesuatu barang yang tidak diukur atau ditimbang berkuat kuasa hanya akad tanpa perlu kepada qabat. Yang ketiganya, Imam Malik pendapat qabat adalah syarat sempurna hibah, bukan syarat sah atau luzum, kerana hibah sah hanya dengan qabul daripada penerima hibah. Itu Imam Malik kata. Imam Malik ni ringan sikit lah dalam bab ini. Kalau kita tengok yang keempat pula, Ibn Thawr dan mazhab Zahiri berpendapat qabat bukan merupakan salah satu syarat daripada syarat-syarat hibah. Ia bukan syarat sah maupun syarat sempurna hibah. Bahkan hibah sah hanya dengan akad. Mana boleh lah. Cuma tak kuat lah tuan-tuan bila sebabnya Imam Syafi'i kita dan setengah-setengah dia agak ketat. Ulama yang tidak mensyarat qabat dalam hibah berhujah dengan menyamakan qabat hibah dengan akad jual beli. Dia macam jual beli. Kerana pada asalnya qabat tidak disyaratkan sebagai syarat sah sesuatu akad sehingga terdapat dalil yang menjadikannya sebagai syarat. Bahkan sepatutnya akad jual beli lebih memerlukan kepada syarat qabat bagi penetapan milik dari kedua belah pihak berbanding dengan akad hibah dari satu pihak sahaja.
Tuan-tuan kalau ada soalan, seperti biasa, tuan-tuan boleh terus WhatsApp ataupun SMS kepada saya ataupun angkat tangan ya, tanya tuan-tuan ya. Jadi itu qurbat. Qurbat ni secara ringkasnya macam itulah ya, maknanya ada pemberian, ada penerimaan. Dia jelas benda tu mesti ada ya. Sebab kalau katakan kita beri rumah, contoh rumah rumah ni contohnya kalau kita beri dia sebabnya rumah ni bukan boleh kita genggam dah. Macam barang kecil bolehlah kita pegang. Tapi rumah ni maknanya kita boleh kalau kunci, contoh beri kepada anak, kita beri kunci kepada anak. Itu qurbat lah tu, makna penerimaan. Ataupun anak masuk dalam rumah tu. Dia masuk dalam rumah tu. Itu pun kira qurbat. Dia unsur-unsur qurbat ni tidak semestinya pegang dah. Ataupun rumah ni kita beri geran tanah tu. Kita beri pada anak kita. Ini ayah dah beri ni rumah ni. Contoh macam tu. Begitu. Boleh faham tuan jadi itu secara ringkas lah kita nak bagi dalam tajuk lain pula ya. Jadi ya. Okey, jenis-jenis hibah. Jenis-jenis hibah tuan-tuan ya. Jenis-jenis hibah ni dia tuan-tuan ya, hibah ni dia yang pertamanya dipanggil hibah mutlak. Hibah mutlak jadi hibah mutlak ni apa dia? Hibah mutlak tuan-tuan kalau di Malaysia ni dan negara kita yang sekarang ni agensi yang buat hibah mutlak ni tabung haji. Tabung haji. Mungkin tak ramai pada kita tahu dak di tabung haji ada hibah. Tuan-tuan pergi tabung haji. Tabung haji ni dia boleh dua pilihan. Sama ada kita nak buat hibah atau kita tak penama atau kedua-dua. Boleh. Maknanya sebahagian kita nak hibah, sebahagian kita nak tak bernama. Hibah ni maknanya kalau kita tak orang ni sebagai penerima hibah, maknanya dia punyalah semua. Tapi penama ni, tuan-tuan kena faham ya, penama hanyalah pentadbir. Itu beza. Ya. Tapi sekarang ni kebanyakan orang ni, dia ingat penama dia punya. Ni banyakkan macam itulah. Tabung haji ada nama dia dan tabung haji dikeluarkan habis. Tabung haji tu dia tak bagi orang lain. Tak betul. Macam nak KWSP kan. KWSP tuan-tuan, ni saya ada berapa program berapa tahun sudah di KWSP. Jadi pegawai KWSP ni bagi tahu saya sebagian besarnya orang Islam kita ni dia keluarkan APF, dia ambil dia punya, dia kata dia punya. Orang Negeri Sembilan kata nama Dan dalam tu, Dan punya dia kata. Dia bukan Dan punya Dan hanyalah pentadbir sahaja. Bukannya milik mutlak dia bukan. Tapi tabung haji ni itu kita boleh hibah tapi KWSP belum lagi ada boleh hibah belum setakat ni belum lagi lah. Tabung haji dah ada ya. Hibah mutlak merupakan pemberian yang tidak disertakan dengan syarat balasan. Bertepatan dengan takrif hibah itu sendiri, iaitu pemberian milik secara sukarela tanpa mengharapkan sebarang balasan. Mana beri ni kata orang beri sajalah. Itu nama hibah. Ia juga dinamakan sebagai hibah kasih sayang kerana pemberian tersebut merupakan pemberian mutlak dengan sukarela. Ada ulama' yang katakan mengkategorikannya sebagai hibah secara langsung, mubasyarah, yang tidak terikat dengan apa-apa syarat yang perlu ditunaikan oleh penerima hibah. Bahkan tujuan pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah adalah pemberian sukarela tanpa mengharapkan sebarang balasan atau menyandarkan hibah tersebut dengan syarat tertentu. Hibah yang tidak terdapat padanya sebuah syarat untuk ditunaikan oleh penerima hibah ataupun hibah yang tidak mengharapkan sebarang balasan dari penerima hibah itu dikategorikan sebagai hibah mutlak. Sebagai contoh. Bapa menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya tanpa meletakkan sebarang syarat yang perlu dilaksanakan oleh si anak ataupun tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hibahnya. Itu maknanya tuan-tuan kalau kita buat hibah ni kita maknanya bagi tu tak boleh letak syarat lah namun adalah ini pun ada khilaf antara ulama lah hibah mutlak ni sama ada memerlukan kepada balasan ataupun tidak sebagaimana beberapa pandangan di sinilah. Mazhab Hanafi Syafi'i berdasarkan qaul jadid Imam Al-Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat hibah mutlak tidak memerlukan balasan daripada penerima hibah.
Yang keduanya Imam Malik pendapat pemberian hibah kepada seseorang yang lebih tinggi kedudukan darjatnya perlu kepada balasan. Oh, itu Imam Malik lah. Imam Malik ni dia dengan Imam Malik dia agak berbeza pandangan sikit kan. Dia biasanya Imam Malik dengan Hanafi ni dia lebih kurang. Sebabnya dalam bab-bab tertentu macam zakat kan. Zakat kita pakai Imam Hanafi kan. Kalau ikut Imam Syafi'i kita kena guna beras tak? Kalau kita zakat fitrah tu kan, beras kan. Tapi Imam Malik boleh kita gantikan dengan cash. Itu hibah mutlak. Jadi tuan-tuan sebagai contoh yang di hibah mutlak di tabung haji ni, kalau kita buat hibah dipanggil hibah amanah mutlak, maknanya kita amanahkan kepada tabung haji. Contohnya kita nak bagi kepada anak angkat kita 100,000. Tiba-tiba anak angkat kita meninggal dulu. Contoh. Sebab kalau yang meninggal tu pemberi yang meninggal, maknanya memanglah orang yang menerima terdapat. Tapi kalau anak tadi yang meninggal, anak angkat yang meninggal, maknanya tabung haji ambil 100,000 tu. Kalau katakan 100,000 kita hibah dia, 100,000 tu dibagi pula pada waris-waris dia. Maknanya anak-anak angkat ni bukan waris kita lah. Sedap. Dia pun tidak mewarisi harta kita, tapi disebabkan kita dah hibah, jadi 100,000 tabung haji ambil akan bagi kepada waris-waris anak angkat tu. Tu ada perbezaan, nanti kita bincang antara hibah bersyarat dengan hibah ni. Tuan-tuan hibah mutlak. Jadi hibah mutlak ni maknanya kita beri tanpa apa-apa syarat. Itu utama. Maknanya dia ada dua jenis hibah. Yang pertamanya mutlak, yang keduanya ada hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Ini kita nak bincang apa di hibah bersyarat. Dan kita tuan-tuan di Selangor ni kita ada fatwa. Sekejap lagi kalau sempat kan saya akan kongsikan kepada tuan-tuan apa dia hibah, apa ni fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor. Cumanya hibah ni setakat ni belum ada undang-undang khusus. Seperti yang mana kita bincang bab wasiat sebelum ni kan. Wasiat dia ada undang-undang khusus. Wasiat ni ada enactment wasiat orang Islam Selangor. Di Selangor lah. Macam negeri-negeri lain contohnya di Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Kelantan dan Pahang. Dia ada negeri-negeri. Tapi hibah ni belum ada undang-undang yang khusus. Cumanya hanya disebut sebagai alang semasa hidup dalam enactment tertentu lah. Itu pun dalam bab maradul maut, pemberian ketika dalam keadaan sakit yang boleh membawa kematian. Maknanya kalau kita bawa kes hibah ni, contohnya kalau ada dispute bab hibah ni tuan-tuan, ia perlu disahkan oleh mahkamah syariah. Tapi setakat ni belum ada undang-undang yang khusus. Cumanya sekarang ni Selangor kita berdasarkan kepada fatwa. Jadi maknanya dua ni. Nanti kita bincang apa dia hibah bersyarat. Dia apa dia hibah dengan syarat? Hibah dengan syarat. Hibah dengan syarat dibahagikan kepada 3 jenis. Maknanya hibah dengan syarat ada 3 jenis. Yang pertamanya dia panggil hibah dengan syarat gantian atau balasan. Maknanya hibah dengan apa ni 3 jenis ni apa dia? Hibah gantian dan balasan, hibah bersyarat umrah dan hibah bersyarat rukbah. Dia ada 3. Hibah dengan syarat. Hibah bersyarat. Satu dengan syarat. Duanya umrah, UMRA. Yang ketiganya panggil rukbah. Rukbah. Kita nak bincang apa dia? Jadi hibah dengan syarat gantian atau dinamakan juga sebagai hibah dengan balasan atau pemberian hak milik harta yang dikaitkan dengan gantian atau balasan kepada pemberian tersebut. Syarat yang terdapat dalam hibah yang telah yang boleh menafikan tujuan pemberi hibah adalah terbatal walaupun akad hibah tersebut sah, seperti pemberi hibah berkata, saya menghibahkan barang ini kepada kamu dengan syarat kamu tidak menjualnya. Tak boleh lah syarat gitu. Kita dah bagi kepada dia tak? Maknanya hibah tu sah, tapi syaratnya batal.
Ya, syarat jabatan. Ya. Atau tidak menghibahkannya kepada sesiapa pun. Oh, mana boleh gitu? Itu dah bagi pada orang tak? Oleh itu penerima hibah tidak berhak menjual atau menghibahkan harta yang telah dihibahkan kepadanya setelah sempurna akad hibah di antara kedua belah pihak yang berakad. Ini maknanya ya, hibah ni kalau dengan mensyarat kena tengok jugalah syarat-syarat kita dah masukkan. Walau begitu hibah dengan syarat walasan atau gantian seperti pemberi berkata, saya hibah tanah ini kepada kamu dengan syarat kamu menjaga saya sehingga saya meninggal dunia, atau saya hibahkan rumah ini kepada kamu dengan kamu gantikannya dengan kereta ini. Imam Abu Hanifah dan Malik, Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad bersepakat bahawa sah akad dengan syarat, namun mereka berselisih pandangan. Ada perselisih lah, dia kata tadi ya. Imam Syafi'i dia straight. Mana hibah ni tak boleh syarat. Sebab setengah-setengah pandangan dia lah. Even kita pun ada antara ulama kita di Malaysia pun ada khilaf ya. Sebab kalau tuan-tuan tengok setengah-setengah ceramah dia kata hibah ni tak boleh bersyarat langsung. Tapi kita dah ada, saya kata fatwa tadi tu. Fatwa ni kejap lagi saya akan kongsikan dengan tuan-tuan ya. Saya cuba panjanglah perbicaraan di sini tuan-tuan, saya cuba ringkas-ringkaskanlah ya. Pandangan ulama-ulama ni mana khilaf dalam bab ini. Jadi hibah dengan syarat umrah. Apa dia hibah dengan syarat umrah? Hibah syarat umrah ni berasal daripada perkataan al-umur, iaitu hibah yang dikaitkan dengan waktu. Dia jangka masa. Ada masa tertentu. Boleh ke tidak? Kita tengok. Iaitu tempoh tertentu, iaitu umur pemberi atau umur penerima. Sebagai contoh. Pemberi hibah berkata kepada penerima hibah, rumah ini untuk kamu selagi saya masih hidup, atau sepanjang hidup kamu, atau sepanjang hayat saya. Walaupun sepanjang hayat saya, dan apabila saya mati, ia menjadi hak milik waris saya. Macam mana nak laksana tu ya? Saya bagi kepada Tuan Haji contoh. Dengan syarat saya masih hidup. Mana kalau saya mati, Tuan Haji kena balik kepada waris-waris saya. Macam mana dah bagi dah. Macam mana nak pulang balik ini dalam ni ada perbincangan lah ya. Maknanya lafaz-lafaz tersebut merupakan lafaz ijab pemberi hibah yang dikaitkan dengan tempoh umur atau hayat pemberi atau penerima hibah. Sama ada dia kata umur pemberi atau umur penerima. Contohnya kalau katakan umur penerima, tadi umur pemberi kan, selagi ada hayat saya, maknanya dia bolehlah menggunakan harta tersebut. Bila saya mati, dia pulangkan balik kepada waris-waris saya. Yang satu lagi, tadi penerima tadi umur dia. Lepas saya mati, dia pula mati, lepas tu dia kena bagi. Waris-waris dia tak boleh ambil. Dia kena kembalikan kepada waris-waris saya. Begitu. Complicated tak nak laksana kan? Mana hibah umrah ni kerana ketika di zaman jahiliah, apabila seorang lelaki hendak mengibahkan rumahnya kepada lelaki lain, dia berkata, saya umrah rumah ini kepada kamu, iaitu rumah itu saya berikan rumah ini kepada kamu sepanjang umur kamu dan hayat kamu. Di mana zaman jahiliah dululah ya, berdasarkan pada situlah diambil ya. Jadi fuqaha berselisih pendapat, tuan-tuan dan puan ya. Maknanya ialah sebahagian besarnya mengatakan ya, hibah tu sah, namun syaratnya batal. Maknanya kalau kita dah beri itu, beri ya tak boleh lah kena syarat begitulah. Sebagian besarnya ulama pandangan gitu ya. Namun ada juga yang pandangan ya, hibah umrah ini diharuskan ya. Tapi di Malaysia ni saya tak ada contoh yang saya nak bagi tuan-tuan umrah ni, tak ada ya. Mungkin belum dipakai secara meluas lah ya. Tapi dia menyatakan diharus ya. Di sini disebut ada dia hadis dia kata umrah itu diharuskan, kata Rasulullah ya. Tapi dikata di sini Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW memutuskan bahawa umrah adalah hak orang yang menerima hibah tu. Maknanya hak dia lah. Diharuskan, tetapi apabila kita dah hibah tu, maknanya hibah hak orang yang menerima hibah lah. Walaupun kita umrah tadi diharuskan kan.
Ya. Uh, okay. Yang seterusnya dipanggil hibah dengan syarat rubah. Macam mana hibah dan rubah ni? Rubah ialah apabila pemberi berkata kepada penerima hibah, sekiranya saya mati dulu. Sekiranya saya mati dulu, maknanya sebelum kamu, maka harta ini milik kamu. Itu hibah lah. Tak? Tapi yang dikata pula di sini, disambung lagi, sekiranya kamu pula mati sebelum saya, ia kembali kepada saya. Rubah. Maknanya orang Kedah kata, siapa pi dulu. Tak? Kalau aku pi dulu, reta ni dapat hang. Tapi kalau hang pi dulu, mana reta tu balik kepada aku. Macam itulah seolah-olahnya ya. Masuk di sini. Maknanya hibah ni dia tengok berdasarkan siapa, berdasarkan kematian pemberi atau kematian penerima. Hukum hibah dengan syarat mana tadi? Lepas ijab tersebut seolah-olah setiap orang daripada pihak yang berakad hibah saling menunggu kematian salah seorang daripada mereka. Kerana harta dihibahkan akan menjadi milik siapa yang hidup. Begitu ya. Hukum hibah dengan syarat rubah ini ya, berselisih juga pandangan ya. Namun ada pandangan yang kita tengok di sini tuan ya. Saya ada petik beberapa dalil keharusan rubah ya. Kebanyakan ulama membenarkan kegunaan rubah ni ya. Seperti mana di dalam kitab Al-Mughni wa Al-Syarah Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Al-Nawawi. Dia kata apa sini? Dijelaskan al-umrah dan rubah dikategorikan sebagai mubah. Dia kata ia dibenarkan, dinyatakan lagi kedua-dua umrah dan rubah boleh dipakai sama dalam keadaan yang sama. Abu Bakar Jabir Al-Jazari dia kata apa? Menerangkan di dalam bukunya Minhaj Al-Muslim dan Al-Fikir bahawa hukum rubah adalah makruh, tidak digalakkan. Sama seperti keadaan di mana pemberian hadiah kepada seorang anak lebih daripada seorang yang lain. Kebanyakan ulama yang menerima ar-rubah sebagai al-umrah al-muqayyad dipanggil ya. Kita tengok sini pula tuan-tuan ya, di negara kita ni petikan laporan tahunan Suruhanjaya Security Commission 2003. Apa dia kata sini? Prinsip hibah secara bersyarat iaitu hibah ar-rubah boleh dipraktikkan oleh pemilik bersama akaun pelaburan amanah unit trust, terutama akaun yang dipegang oleh seorang individu untuk memudahkan industri kewangan melaksanakan ketetapan di atas. Security Commission telah mengesahkan format umum hibah al-rubah yang telah diedarkan kepada industri pelaburan amanah. Jadi maknanya Majlis Penasihat Suruhanjaya Security menerima konsep ar-rubah tuan-tuan. Jadi sebabnya kita berdasarkan kepada inilah pandangan-pandangan ini ar-rubah ni kita diterima pakai Jadi ar-rubah ni ada berapa jugalah khilaf antara ulama ni saya kata tadi. Ar-rubah kadang-kadang ditolak apabila terdapat unsur ketidaktentuan, kemungkinan kebarangkalian atau hal di luar jangkaan. Contohnya harta yang dipindah kerana akan ada sesuatu perkara. Dalam kes itu ini ialah kematian. Maknanya kenapa takaful dia melindungi harta tersebut lah. Maknanya kalau ada perlindungan, contohnya nanti kita akan bincang bahawa dalam keadaan-keadaan tertentu maknanya kalau kita hibah ni pada dasarnya, walaupun pada dasarnya tadi syarat itu tidak boleh ataupun syaratnya terbatal, tapi dalam kadang-kadang tertentu boleh dimasukkan syarat tertentu. Contoh tadilah
saya hibah kepada anak saya minta anak saya ni jaga isteri saya contohnya, ataupun saya nak duduk lagi rumah sebut. Saya dah hibah dah rumah tu. Tapi saya nak duduk lagi. Syarat-syarat tu maknanya dibolehkan, dibolehkan itu yang dimasukkan, ya. Ada soalan tu? Ada soalan? Ada soalan. Dan yang perlu kita faham tuan-tuan, hibah ni, ya, yang pertamanya kita buat hibah ni janganlah kita ada niat nak lari pada hukum faraid, tuan-tuan, ya. Itu pentinglah. Ya tak? Sebabnya bergantung kepada niat, ya tak? Sebab hibah ni ialah kita kena faham bahawa berlaku saja kematian, hukum faraid wajib laksana. Namun kita semasa hidup ni ikhtiar kita. Tak? Hibah ni nak memudah cara waris-waris untuk mewarisi harta kita nanti, ya. Terutamanya tuan-tuan, ya, zaman sekarang ni bukannya apalah, ya. Terutamanya lagi satu rumah dekat dalam pinjaman. Macam mana kita nak wariskan kepada anak-anak? Tak ada satu instrumen yang membolehkan kita nak mewariskan harta ni. Sebabnya kalau harta dalam pinjaman ni ada yang pandangan mengatakan tidak boleh dihibah, tapi kita dah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Negeri, Kerajaan Selangor, okey. Saya cuba kongsikan sikit dengan tuan-tuan lah, ya. Negeri Selangor ni fatwa ni dikeluarkan, telah pun diwartakan pada 8 hari bulan April 2021, ya. Fatwa hibah di Negeri Selangor. Yang pertamanya, hibah adalah pemberian harta secara sukarela yang berkuat kuasa semasa hidup. Tu kena faham tuan-tuan, hibah ni dah beri masa hidup lah. Wasiat kita beri wasiat, tapi laksana dia bila? Lepas mati. Itu penting tuan-tuan. Ayat-ayatnya banyak kan saya jumpa di mutahin ni. Dulu orang sebut wasiat. Sekarang ni orang datang jumpa kita, Tuan Ji, dia kata, ayah saya dulu, dia kata, dah hibah rumah dengan saya. Kita tanya macam mana ayah sebut. Ayah, dia kata, nak beri rumah ni lepas mati besok. Dia kata, ayah nak beri rumah ni kepada kamu. Lepas mati. Lepas mati tu maknanya wasiat lah, bukan hibah. Hibah, saya kata, dengan ini ayah beri rumah ni kepada kamu. Anak pun terima. Ada ijab dalam kabur tu. Begitu hibah, dia beza tuan-tuan. Semasa hidup. Yang keduanya, hibah yang menetapkan tarikh kuat kuasa selepas mati, penghibah adalah tidak sah. Maknanya dia kata hibah dia berlaku selepas mati. Tak betul lah. Hibah berkuat kuasa sekarang. Hibah ni tuan-tuan, yang kita perlu faham, secara syar'inya berkuat kuasa sekarang. Dia kata kita bincang 4 rukun. Ada pemberi, ada penerima, ada harta yang dihibahkan, ada ijab dan kabul. Sah dah. Cumanya kita tambah dengan apa tadi tu? Dengan qabat. Ada unsur-unsur penerimaan, untuk mengesahkan lagi hibah tersebut, mana hibah tersebut dianggap sebagai wasiat. Kan saya kata tadi, mana dianggap sebagai wasiat dan kepada hukum wasiat, ikut hukum wasiat lah. Mana kita kata lepas mati, kuasa lepas mati kan. Walaupun boleh transfer tuan-tuan, dia tidak semesti transfer. Pindah bilik ni undang-undang dunia, undang-undang civil, jadi kalau penuhi 4 rukun ni, sah dah, tak perlu transfer. Tapi walaupun seperti yang kita bincang sebelum ni, ada orang dia transfer siap-siap. Transfer siap-siap, baru itulah. Yang keduanya buat dokumen sahaja. Buat dokumen pula, ada yang mengesahkan disahkan semasa hidup, ada yang disahkan dokumen tersebut selepas mati. Tapi dari segi hukumnya, hibah tersebut telah pun terlaksana ketika hidup, bukan selepas mati. Ada yang mengatakan hibah tertangguh. Tak betul lah. Hibah tertangguh ni tak sah lah tuan-tuan. Yang ketiganya, hibah meletakkan syarat penghibah masih boleh menikmati. Dengar baik-baik tuan-tuan. Hibah yang meletakkan syarat penghibah masih boleh menikmati harta yang dihibahkan adalah sah. Maknanya boleh. Ayah ni dah beri pada anak, dah beri tadi, ikutnya anak kata ayah boleh keluar lah, dia kata. Tak. Ayah dah beri daripada aku.
Tak? Ha. Tuan-tuan, ini sebabnya kalau kita transfer, tak? Ini sebabnya ada setengah pandangan. Walaupun kita pindah milik pada anak, buat dokumen hibah juga. Supayanya kita ikat dengan dokumen. Kalau apa-apa berlaku, tak? Contoh anak ala kita, ada dokumen. Ada pandangan itulah. Maknanya hibah ni tuan-tuan, walaupun kita dah pindah milik, tapi boleh ditarik balik dari segi hukumnya. Tapi masalah undang-undang lah tuan-tuan. Hukum syariah, apa undang-undang syariah kita boleh tarik balik, tapi dari segi undang-undang sivilnya, nama dalam geran tidak boleh dipertikai di bawah mana-mana undang-undang. Itu kita faham antara sivil dan syariah. Okey. Maknanya masih boleh menikmati harta yang dihibahkan adalah sah sekiranya penerima hibah bersetuju dengan syarat tersebut. Yalah, dah tentulah setuju tak? Kita dengan anak kita, ayah hibah ni, ayah nak duduk lagi. Anak pun sign lah dokumen tu. Tak? Ada syarat-syarat letakkan. Ada juga kita buat syarat lain pula. Walaupun ayah dah meninggal, besok jangan lupa jaga mak. Maknanya mak pun boleh duduk rumah tersebut. Contohlah. Pun dibolehkan. Masukkan syarat-syarat begitu. Mana perjanjian kita dengan anak, mana ada perjanjian dengan anak lah. Selain hibah tu, mana ada perjanjian kita dengan anak. Orang yang menerima tu. Yang keempatnya, hibah meletakkan syarat tempoh. Tuan-tuan dengar baik. Syarat tempoh harta yang dihibahkan akan dikembalikan semula kepada penghibah adalah tidak sah. Macam tadilah, maknanya ikut syarat umur tadi kan. Tempoh tertentu. Hibah tersebut dianggap sebagai pinjaman ataupun ariah dan tertaluk kepada akad pinjaman. Maknanya dia macam pinjam lah. Macam pinjam. Yang kelimanya, hibah yang meletakkan syarat bahawa penerimaan qabat ke atas harta yang dihibahkan berlaku selepas kematian penghibah boleh ditarik balik pada bila-bila masa oleh penghibah. Maknanya kalau letak kata tadi qabat tu belum berlaku, maknanya bolehlah ditarik balik walaupun kepada siapa saja kita beri. Yang keenamnya, hibah telah berlaku, hibah yang telah berlakunya terimaan qabat tidak boleh ditarik balik. Tak boleh. Dah beri, kalau tadi buat qabat tadi telah berlaku, kecuali kepada hibah daripada kecuali hibah daripada ibu, bapa, nenek, datuk kepada anak atau cucu kandung. Taluk kepada beberapa syarat lah. Maknanya kalau katakan anak tersebut, maknanya yang pertama tu mestilah anak tadi mempunyai kelayakan untuk menguruskan harta. Tapi biasanya kalau yang kita hibah ni anak-anak yang tidak kelayakan untuk turun-turun anak bawah umur, kita lantik pemegang amanah. Kita buat melalui pemegang amanah. Yang ketujuhnya, penarikan balik hibah hendaklah dibuat semasa penghibah atau penerima hibah masih hidup. Maknanya masih hidup lah. Maknanya kalau dah mati salah seorang, tak boleh lah tuan-tuan. Mana dah berlaku kematian kan. Contohnya, berlaku kematian, kita nak tarik balik, tak boleh lah. Maknanya selagi hidup, maknanya kita boleh tarik balik anytime. Pada anak tadi lah, anak kandung dan ke bawah. Anak ni tiba-tiba, contohnya ayah, contohlah, nak beri pada anak ni tiba-tiba nak pakai duit tak? Nak jual rumah. Boleh tarik balik. Sebabnya pada anak kandung ni, kita boleh tarik balik. Tapi kalau anak kepada ayah, tak boleh. Tak boleh disebut. Tak boleh. Ada kes tuan-tuan tu lagi. Satu kes di mana tu lagi, dia dah bagi pada anak dia tapi nak tarik balik, pergi ada kes mahkamah pula, bergaduh pula antara anak beranak. Ada kes yang high profile juga tuan-tuan, syarikat dia dah transfer pada anak. Tak. Itu undang-undang sivil lah. Tak, dari segi hukumnya boleh tarik balik kan, tapi masalahnya kena pergi mahkamah lah. Ya tak? Yang ke-8nya, hibah antara pemegang akaun bersama. Ni tuan-tuan, joint account. Banyakkan kita joint account ni. Kalau ikut di sini dia kata hibah antara pemegang akaun bersama adalah sah sekiranya wujud ijab dan kabul dan penguasaan penuh penerimaan hibah ke atas harta yang dihibahkan. Maknanya tuan-tuan,
kalau kita ada akaun ni, setengah-setengah bank tuan-tuan. Dia setengah-setengah bank saya dipahamkan bila berlaku kematian salah seorang. Contohnya kita buat suami isteri buat joint account. Ya? Setengah bank, bila berlaku kematian salah seorang, bank akan freeze dia account. Ini kena check lah tuan-tuan kalau dia buat joint account ni, tengok bank. Ya? Setengah bank dia tak freeze. Sebab setengah bank dia beranggapan bahawa bila kita buat joint account ni telah hibah lah. Maknanya bila berlaku salah seorang mati, maknanya seorang lagi ni milik dia. Tapi kalau berlaku perselisihan, benda-benda gitu, waris-waris mungkin buat tututan. Tu jaga-jagalah tuan-tuan. Elok-eloknya kita buat dokumen hibah untuk mengesahkan apa tu hibah itu telah pun kita buat supaya tidak berlaku pertikaian. Kalau amount tu kecil, biasanya jaranglah pertikaian dah. Tapi kalau amount tu besar, waris-waris lain akan buat tututan. Yang kesembilannya, hibah harta dalam gadaian. Ini tuan-tuan. Kalau sebelum ni, hibah kalau dalam pinjaman, dalam gadaian lah, maknanya kalau kita rumah dalam pinjaman, tak boleh dihibah. Sebab ada pandangan dia bukannya harta milik sempurna. Tapi di sini, dalam ni, fatwa ni mengatakan, hibah harta dalam gadaian adalah sah sekiranya harta dihibahkan tu dilindungi oleh takaful, MRTT atau MLTT atau MRTA atau MLTT, MLTA, atau mendapat keizinan daripada pemegang gadaian. Ini pembahasan agak panjang jugalah, sebab dengan harta harta yang masih dalam pinjaman, mana harta dalam pinjaman boleh kita hibahkan. Masuk waktu ke apa? Dalam 8:45. Hibah ke atas manfaat takaful adalah sah sekiranya ijab dan qabul telah disempurnakan, penerima adalah beneficiary dan tidak tertaluk kepada hukum faraid. Kalau sebelum ni takaful ni tidak boleh dibahas kerana ada undang-undang khusus. Takaful ni dia ada undang-undang khusus tuan-tuan. Takaful, tuan-tuan kalau ambil takaful ni panggil ejen. Dia kata nak buat hibah, dia ada borang yang kita kena isi. Itu dia dah. Cumanya takaful dia, hibah dia telah pun ada undang-undang ada khas untuk takaful ni di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Dia dah ada undang-undang, tapi dia civil. Hibah tanah yang tertakluk di bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok ataupun GSA 1960 adalah sah dengan syarat memenuhi rukun-rukun hibah serta mendapat keizinan daripada pihak berkuasa negeri. Maknanya kalau GSA ni, maknanya kalau Felda contoh, tu tertakluk kepada undang-undang Felda lah. Undang-undang Felda. Maknanya ada harta-harta tertentu. Contoh-contoh lain juga tuan-tuan, kita hibahkan tanah reserve Melayu pula. Tu pun tertakluk pada undang-undang lah. Maknanya kalau kita hibahkan kepada bukan Melayu, boleh tak? Dari segi syariahnya boleh, tapi civilnya ada masalah lah. Tak? Macam mana kita nak laksanakan? Macam mana kita nak transfer kepada orang bukan Melayu sedangkan tanah reserve Melayu? Macam tu jugalah Felda. Ada syarat-syarat dia yang perlu kita penuhi. Sama juga tanah adat. Tanah adat macam mana kita nak hibah? Tanah adat pun dia ada undang-undang yang untuk tanah adat. Okey. Hibah melalui pemegang amanah adalah sah kepada mana-mana penerima hibah, termasuk kepada kanak-kanak di bawah umur. Maknanya kalau ada kanak-kanak di bawah umur, kita hibah melalui pemegang amanah. Ataupun ada orang yang tidak sempurna akal ataupun orang yang kurang upaya. Ataupun dia kena panggil orang kelainan upaya. Dia lain sikit, dia punya tu, dia kurang upaya dan kelainan upaya. Dengan syarat rukun-rukun hibah dipenuhi. Maknanya boleh buat melalui pemegang amanah. Sebabnya tuan-tuan, dalam bab pemegang amanah ni pun kita kena hati-hatilah. Sebab pemegang amanah ni penjaga harta bagi kanak-kanak ni. Contohnya kalau kita ada anak di bawah umur, penjaga harta kalau ni bapa dia lah. Contohnya kalau kita isteri nak hibah kepada anak ni, kena melalui suami sebagai pemegang amanah. Suami kalau nak bagi kepada anak bawah umur, suami juga sebagai pemegang amanah. Maknanya dia sebagai pemberi hibah, dia juga sebagai penerima bagi pihak. Maknanya sebagai pemegang amanah.
Yang selanjutnya, hibah wang simpanan atau unit amanah adalah sah sekiranya harta yang dihibahkan dan ditentukan kadarnya. Maknanya kalau kita ada wang simpanan, kalau kita, contoh tabung haji lah, kalau kita ada 100,000, sebut 100,000 tu, kita nak bagi 100,000 kepada orang tertentu. Yang ke-14, sesuatu hibah boleh didokumentasikan, bolehlah didokumentasikan supaya punya sirah yang jelas. Tuan-tuan, ini satu lagi, ya. Dia buat cakap mulut ni dia bahaya tak? Sama dengan wasiat orang dulu-dulu lah, tak? Dia kata wasiat, ataupun dia wakaf. Tuan-tuan, ya. Ada beberapa contoh, ya. Sekarang ni kes yang saya fahamkan agak apa ni, yang mutakhir ni, satu masjid di Pulau Pinang, waris-waris tuntut, tuan-tuan. Tanah tu masih ada lagi geran moyang, moyang waris-waris ni, ya. Nama tak tukar, tapi masjid dah ada dah atas tanah tersebut, ya. Sebabnya tuan-tuan, hibah ni elok kita dokumenkan, ya. Bila berlaku dispute, tuan-tuan kena faham, ya. Bila berlaku saja waris-waris ni dicabar wasiat tersebut, kita nak azan dulu ke macam mana? Masa waktu dah? Azan dulu. Kita berhenti azan dulu. Masa waktu dah. Berhenti azan dulu. Mana dia punya tu? Masa waktu. Terus sampai kasih lagi. Okey, bagi 5 minit lagi. 5 minit lagi. Ada soalan dah setakat ni, ya? Ada soalan? Soalan. Jadi saya ulang, ya. Maknanya tuan-tuan, ya, hibah ni ialah kalau waris-waris setuju, ya, mudah. Sebab kita kena faham, kita ni ada undang-undang, tuan-tuan. Yang pada awal saya punya kuliah di tempat di surau, tuan-tuan ni, saya bagi tahu bila berlaku kematian, hak atau pusaka ini kepada siapa? Waris yang berhak di bawah hukum faraid. Itu kena ingat, ya. Jadi kalau waris-waris setuju, contohnya saya buat dokumen hibah, hibah bersyarat tadi lah, kan? Waris-waris kata setuju, tak ada masalah. Tapi kalau waris-waris cabar, tuan-tuan, dokumen hibah ni kita bawa mahkamah syariah, kena sahkan terlebih dahulu, kena disahkan terlebih dahulu, baru boleh dilaksanakan. Sebabnya kuasa waris-waris juga, tak? Walaupun kita buat tu betul, ikut hukum, ikut undang-undang, contoh kalau ada undang-undang nanti, kan, walaupun betul ikut hukum, tapi waris cabar, sahkan. Sama juga wasiat yang kita bincang sebelum ni, kan. Wasiat tersebut betul kepada bukan waris, tetapi waris tetap nak cabar. Dia akan tengok loophole lah. Bila undang-undang dia tengok kelompongan. Ada loophole aja, dia akan masuk di situ. Sama ada orang yang buat dokumen tu ataupun dokumen tu, apa kandungan dalam dokumen tu, dia akan petikaikan di situlah. Jadi maknanya kalau kita buat hibah ni, maknanya inilah, ya, maknanya jenis hibah ni sama ada kita nak buat mutlak ataupun kita nak buat bersyarat. Bersyarat apa tadi? Rubah ataupun umrah. Ada 3 syarat tu, ya. Cumanya tu saya kata tadi, ya, apa ni, ulama-ulama kita khilaf dalam bab-bab bersyarat ni. Ada yang mengatakan, ya, mengatakan sebahagian besar mengatakan hibahnya sah tetapi syaratnya batal. Mana hibah tu sah lah, sebab tadi 4 rukun tadi disempurnakan, 4 rukun, dan juga ada syarat luzum tadi tu, ada qabat ataupun ada unsur-unsur penerimaan, ya. Ada soalan? Saya belum ada. Tak apalah, tuan-tuan, kalau seperti biasa, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, 012-315-3150, ya, insya-Allah, ya. Saya akan kongsikannya. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan rujuk kepada pakar-pakar lah. Saya ni bukan pakar, tuan-tuan, ya. Saya cumanya, apa yang saya bawa ni, saya baca je apa-apa yang ada di sini, ya. Pakar bukan, saya bukan pakar, maknanya saya pun kena rujuk kepada guru-guru saya, ya, sebelum saya nak jawab soalan-soalan tertentu, insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya mohon maaf banyak-banyak.
Kalau ada kesilapan, itu kesilapan saya. Ada atas kelemahan saya. Terima kasih kerana minjamkan mata dan telinga buat saya pada malam ni. Yang benar itu datang pada Allah, tuan-tuan. Wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.